صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk pengetahuan bersama, para relawan Masjid Mujahidin akan menjalankan kutipan tabung bergerak untuk mengisikan dana pentadbiran Masjid Mujahidin. Ribuan terima kasih diucapkan atas sumbangan ikhlas para jemaah sekalian. Semoga diberkati dan dirahmati Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk pengetahuan bersama, para jemaah boleh membuat pembayaran zakat di kaunter kami pada waktu pejabat ataupun di MUIS atau melalui online. Terima kasih. Kepada para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kami memohon kerjasama untuk menjaga keselamatan para jemaah dalam masjid ketika berada di majlis tersebut ataupun beribadah. Pertama, memakai pelitup muka dengan betul. Kedua, menggunakan sejadah peribadi pada mereka yang mengerjakan solat dan tidak bersentuhan di antara jemaah. Salam mufti digalakkan, serta digalakkan untuk mengambil wuduk dari rumah. InsyaAllah selepas kuliah duha nanti, kami memohon kerjasama para jemaah untuk beredar melalui pintu mengikut zon 1, 2 dan 3 masing-masing. Dan jemaah yang saf air akan keluar dahulu dan diikuti dengan saf seterusnya sehingga saf yang awal yang akan keluar akhir dari masjid, dan harap jemaah untuk menjaga jarak selamat 1 meter dari yang lain. Terima kasih dan semoga Allah SWT memberkati jemaah keluarga dan membalas segala jasa baik. Amin ya Rabbal Alamin. Para sukarelawan Masjid Mujahidin akan memastikan para jemaah bila keluar nanti dewan solat dengan aman, tenang dan selamat, mengikuti jarak selamat 1 meter. Kerjasama para jemaah akan menyediakan IC ataupun trace together token untuk diskankan selamat sebelum keluar masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami sedang mengumpul dana untuk pembaikan semula bumbung Masjid Mujahidin yang sedang mengalami kebocoran. Kami merayu kepada para jemaah yang dermawan sekalian untuk sama-sama bergabung dalam usaha ini. Sokonglah kami dan doakan kami. Semoga Allah SWT membalas sumbangan anda dengan sebaik-baik ganjaran. Allahumma amin. Dan bagi para jemaah yang membawa kenderaan, kami ingin merayu agar tidak meletakkan kenderaan anda sembarangan. Diharapkan agar para jemaah dapatlah meletakkan kenderaan anda di kapal HDB. Pada jemaah yang tidak dibenarkan meletakkan kenderaan anda di sepanjang Stirling Road yang boleh menjejas lalu lintas, terutama sekali di sepanjang Sedekor. Dan kami memohon kerjasama jemaah agar tidak merokok di pakaran masjid. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Mohon kerjasama para jemaah agar keluar dengan tenang, aman dan selamat, dan keluarkan IC anda dan trace together anda untuk diskan selamat nanti selepas selesai majlis ataupun kuliah, dan jarak di antara satu sama lain adalah 1 meter. Dan semoga Allah SWT merahmati perjalanan anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan itu kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا
والحي القيوم وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله
لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله تبنا 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 يا الله ورجعنا 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 يا الله ورجعنا 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 يا الله ورجعنا 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 يا الله 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 يا الله وندمنا 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 يا الله وندمنا 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله
Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, ورجعنا 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 يا الله ورجعنا 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 يا الله 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 يا الله 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 Allah ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah wa nadimna وندمنا يا الله وندمنا 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majlis yang penuh berkah ini. Dapat kita sama-sama kita berusaha untuk menghayati beberapa pengajaran daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, sebelum saya mula ada satu perkara yang perlu untuk saya umumkan di sini. Ada 2-3 jemaah yang bertanyakan kepada saya tentang kitab yang perlu dijadikan sandaran. Jadi mudahlah untuk para jemaah merujuk kepadanya dekat rumah dan sebagainya, dan dekat mana nak cari buku ni. Jadi dah seminggu ni saya cuba cari buku yang tidak terlalu tebal, bahkan tidak terlalu mendetail dan tidak terlalu ringkas. Yang ini pertengahan, sesuai ataupun selari dengan cara kita ataupun cara saya bakal mengendalikan kelas ini. Tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu mendetail sangat. Ada 2 buku, satunya Sirah Ibn Hisham, yang kedua merupakan Sirah An-Nabawiyah oleh Al-Mubarakfuri. Jadi kemungkinan besar saya sarankan para jemaah kitab yang kedua ni oleh Saifullah Al-Mubarakfuri, Sirah Nabi SAW Al-Mubarakfuri. Jadi para jemaah kalau Google cari Sirah Nabi ataupun Sirah Rasulullah oleh Saifullah Al-Mubarakfuri, dia asal kitabnya dalam bahasa Arab, tapi telah diterjemahkan. Dan saya tahu kebanyakan daripada penterjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi memang agak susah sikitlah kadang-kadang untuk kita fahamkan beberapa istilah. Tapi dekat Malaysia ada satu badan Islam, badan dakwah Islam Yadim
telah menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu lah, bahasa Malaysia. Jadi tu nak kena cari, tak silap saya belum lagi jumpa kedai yang dekat, sama ada dekat Wisma Indah ataupun dekat Gelang yang jual buku ini. Saya belum cek pun sama ada mereka ada jual ke tidak yang versi Malaysia ni. Tapi kalau para jemaah search online, tak silap saya dekat Shopee tu ada jual. Kat Shopee tu ada jual kitabnya Al-Mubarakfuri. Dan saya berusaha lah untuk beli buku ini. Dan jadi insya-Allah kalau bukan minggu depan, minggu yang berikutnya nanti saya akan bawa bukunya untuk salinan saya lah. Harganya agak murah, dalam sekitar 60 hingga ke 90 ringgit Malaysia. Jadi ialah tak mahal sangat, 20-30 dolar insya-Allah saya rasa mampu untuk para jemaah beli. Dan Al-Mubarakfuri setentunya dia bukan kitab sirah yang ditulis oleh ulama terdahulu, dia ulama kontemporari zaman sekarang. Beliau ni sebenarnya mengikuti satu peraduan menulis buku, dan beliau telah menang tempat pertama dekat peraduan tersebut. Beliau tulis buku sirah Nabi SAW dan peraduan itu berlangsung di Saudi Arabia. Beliau menang prize yang pertama kerana buku itu memang begitu bagus para jemaah. Beliau telah mengumpulkan ataupun meneliti sirah Nabi SAW pada waktu yang sama, mengambil kira kesahihan peristiwa yang berlaku. Itu penting kan? Kerana macam saya katakan tadi, di awal kelas sirah kita dah bentangkan bagaimana ulama tatkala mereka ini menulis sirah ada macam-macam jenis. Ada yang mereka tidak menyertakan periwayatan kerana memang tujuan sirah yang mereka kumpulkan ini untuk orang awam kan. Jadi tak payahlah nak periwayatan, nak mendetail, nanti orang naik boring. Sebagai contoh, kalau sampai mendetail sangat, sampai hadis ini sahih ataupun dhaif, orang naik bosan. Jadi kita lihat, kitab tu lihat kepada kadar ataupun tahap seseorang. Dia sebagai contoh, orangnya tak pernah solat para jemaah, lalu kita nak bual dengan dia, panjang lebar tentang hukum menutup muka pakai purdah sebagai contoh. Untuk dia tak masuk akal, apa ni, saya solat pun tak kan. Ataupun kita bahaskan dia tentang hukum memelihara janggut, dia saya solat pun tak. Jadi maknanya tahap masing-masing tu ada perlu untuk kita perhatikan bila kita nak berbicara dengan individu yang ada dekat depan dekat depan kita. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu an satu ketika dia marah dengan satu individu kerana dia ni sibuk kanan kiri dia bual tentang apa? Tentang takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan, apa yang insan ini ada kebebasan untuk beramal ataupun tidak, semuanya dah tertera ataupun tidak. Sayyidina Ali radhiyallahu an marah, dia cakap, kamu ingin ke orang ni semua kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kerana tahap masyarakat pun berbeza. Ada yang mudah untuk faham, ada yang dah sampai kepada tahap ilmu tu, tapi ada yang tidak. Jadi sama juga dengan ulama yang menulis kitab sirah. Ada yang tidak menyertakan periwayatan, ada yang macam Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalail Nubuwah. Imam Al-Baihaqi apa dia buat para jemaah? Dia sertakan riwayat. Tapi dia katakan apa? Dia punya standard adalah semua yang dia dapat daripada dia punya ustaz, dia masukkan dekat dalam buku tu. Jadi apa yang ustaz dia katakan, apa yang riwayat yang dia terima, semua dia masukkan. Dan dia katakan dengan jelas dekat introduction buku tu, ada pun periwayatannya, dia cakap statusnya, status periwayatan sahih ke tidak sahih, itu kamu yang buat. Orang yang baca setelah dia, orang yang nak sambung kajian setelah dia, tu kamu yang buat kajian. Ini sahih ataupun tidak. Tapi Al-Mubarakfuri, apa dia buat para jemaah? Dia meneliti peristiwa-peristiwa tersebut, lalu dia cuba memilih mana yang dia rasa ataupun mana yang berdasarkan kaedah ilmu hadis ini adalah sahih, maka disertakan dalam kitab tersebut. Jadi kitab itu agak bagus untuk kita jadikan rujukan, dan itu insya-Allah yang akan menjadikan rujukan utama saya ketika kita membahaskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada minggu ini ada dua aspek yang perlu untuk kita sentuh ataupun kita bahas bersama insya-Allah. Yang pertama ada penghujung ataupun sedikit lagi tentang zaman sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kota Mekah. Kemudian baru kita berpindah dekat kelahiran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, pada minggu lepas kita telah membahaskan tentang beberapa peristiwa tentang sanad ataupun silsilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah meneliti bagaimana Nabi SAW punya keturunan ini semua kita jelas, kita tahu. Sampai ke atuk Nabi SAW yang namanya Adnan. Jadi daripada Nabi SAW bin Abdullah, kemudian Abdullah, ayahnya Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib, Abdul Manaf, kemudian Hashim. Seterusnya para jemaah rahimakumullah sampai ke Adnan. Kita tahu daripada Adnan sampai ke Nabi Ismail ini ada khilaf.
ada khilaf. Ada ahli sejarawan cakap 20 orang, kalau sebahagian daripada kitab cakap ada 40 individu. Pentingnya sampai ke Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi itu merupakan silsilah keturunan Nabi SAW. Jadi insya-Allah saya nanti akan sentuh sedikit tentang keturunan Nabi SAW juga sedikit, lebih khusus lagi ketika kita membahaskan tentang ayah Nabi SAW. Kita juga telah membahaskan tentang Raja Abraha dan bagaimana ia melupakan satu peristiwa yang berlaku pada tahun 571 Masihi. Kalau kita ikut kalender Masihi, 571 Masihi. Itu berlakunya peristiwa Raja Abraha berusaha untuk menyerang ataupun menghancurkan Kaabah. 55 hari setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Raja Abraha dengan tenteranya, lahirlah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab semua bayangkan para jemaah, peristiwa itu baru saja berlaku. Peristiwa itu baru saja berlaku dan mereka ada sebahagian individu yang menyaksikan peristiwa itu berlaku. Sewaktu Nabi diutus menjadi utusan Allah, mereka tetap juga ingat kepada peristiwa itu. Itu di antara hikmahnya. Kenapa Allah memilih tahun gajah sebagai tarikh kelahiran Nabi SAW. Jadi semua individu, anak-anak ataupun mereka yang menyaksikan peristiwa itu, peristiwa Allah hancurkan Raja Abraha dengan seekor burung, dengan burung ababil, ia para jemaah telah menanamkan dalam jiwa mereka rasa apa? Rasa iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah. Bagaimana kuasa yang begitu besar datang tapi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghancurkan. Dan semua cerita ini diceritakan kepada anak-anak muda ketika itu. Daripada cerita-cerita dongeng, mulalah cerita tentang Raja Abraha dan sebagainya. Jadi anak-anak kecil, generasi kecil ketika itu, dalam diri mereka pun terpahat juga rasa iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah kepada Mekah sebelum Islam ni macam mana para jemaah? Mekah sebelum Islam, peta ni kita telah lihat bersama bagaimana hal keadaan negara. Jadi kaum muslimat dekat kaum ibu dekat belakang TV tu ada nampak slide Nampak? Okey, nampak, insya-Allah. Jadi bagaimana agama ni ada yang Majusi sebelah barat, kemudian sebelah timur juga Kristian, dekat negara Habasyah atau Ethiopia ada juga yang beragama Masihi, dan bagaimana kerajaan Kristian yang ada dekat Ethiopia, ada dekat Habasyah tu dia punya kuasa merebak sampai ke kota Yaman. Jadi ada juga yang beragama Kristian dekat sana. Sama juga dengan kawasan Syria, kawasan Turki, semuanya berada di bawah jajahan kerajaan Roman. Jadi maknanya semuanya beragama Masihi. Ada pun dekat kawasan tanah Arab ni ada bangsa Yahudi sedikit, kemudian ada juga agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini saki bakinya terlalu sedikit sangat. Kebanyakannya dekat kawasan itu penyembahan berhala. Kalau kita rujuk kepada hadis Nabi SAW, ada 3 individu ketika itu dekat kota Mekah yang masih lagi mengamalkan agama Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS punya agama itu apa para jemaah? Al-Hanifiyah. Seperti Zaid ibn Amr, Al-Qas ibn Sa'idah dan Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal kita tahu siapa dia. Dia adalah saudara ataupun sepupu kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yakni isteri Nabi SAW. Nanti insya-Allah kisahnya kita akan dengar bagaimana tatkala Nabi menyaksikan kali saat pertama Nabi terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi turun balik ke rumah dalam keadaan takut dan gemetar para jemaah, kerana dah beberapa hari kan Nabi i'tikaf dekat gua tersebut. Kemudian tatkala Nabi turun bertemu dengan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah kasih semangat dan kasih dorongan para jemaah rahimakumullah untuk Nabi SAW ini bertemu dengan dia punya ahli keluarga. Karena Sayyidatina Khadijah tahu ini Waraqah ni dia ada ilmu. Ini nama dia, Waraqah ibn Nufail. Waraqah ibn Nufail tatkala dengar apa yang Nabi ceritakan, dia kata, subhanallah, ini apa yang datang kepada kamu adalah syariat. Kalau bahasa Arab yang digunakan namus, ini adalah namus. Kalau bahasa Greek, bahasa Greek namanya namus, maknanya syariat itu. Jadi Waraqah katakan ini adalah syariat yang dulunya Allah turunkan kepada Nabi Musa. Subhanallah. Kalaulah pada saat engkau diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku masih hidup dan aku masih kuat, aku akan bantu kamu. Itu dia Waraqah ibn Naufal. Jadi ada saki baki agama Nabi Ibrahim. Tidak banyak tapi ada beberapa individu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita perhatikan. Asma binti Abi Bakar, yakni anak kepada Abu Bakar, dikatakan apa? Aku melihat Zaid ibn Amr ibn Nufail
berdiri membelakangi Kaabah. Jadi ini Zaid ini dia diri dekat depan Kaabah lalu dia berkata apa? Wahai Quraisy, demi Allah, tiada di antara kamu yang mengikuti agama Ibrahim melainkan aku. Maknanya dekat Mekah tu dah sikit sangat. Yang ikut agama Nabi Ibrahim yang masih lagi istiqamah hanya sedikit sangat. Melainkan aku, dia katakan. Dan Nabi Ibrahim ini selalu menjaga nyawa anak-anak gadis yang ingin dibunuh. Sekiranya ada lelaki yang ingin membunuh anak gadisnya, maka janganlah engkau buat. Engkau serahkan anak tu kepada aku, biar aku sahaja yang jaga. Jadi ini, apa kita dah tahu kan kisah dia, ini merupakan apa? Adat dan kebiasaan orang Arab zaman dahulu. Apabila dia dapat anak lelaki, dia akan gembira. Tapi apabila dia mendapat anak perempuan, anak gadis, dia akan rasa sedih. Nanti insya-Allah kita akan membahaskan. Jadi ini peristiwa yang berlaku di satu ketika dahulu. Ini hadis ini membuktikan apa? Bahawa agama Nabi Ibrahim alaihissalam ada saki bakinya ketika sebelum Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu situasi kondisi keagamaan. Keagamaan dekat kota Mekah dengan penyembahan berhala. Dekat Kaabah itu sendiri ada 300 lebih berhala. Ada 300 lebih berhala. Kenapa begitu banyak sangat? Jadi macam saya katakan, kota Mekah ini dia kontrol kekuasaan para jemaah. Orang semua sekarang respect dekat kota Mekah. Dia lihat ini kota Mekah ni jangan main-main tau. Raja Abraha datang dengan tentera pun Allah hancurkan. Maknanya ni orang Mekah ni luar biasa. Jadi ada kekuasaan dekat situ. Kemudian ada Kaabah, orang pergi menunaikan haji. Masih lagi menunaikan haji. Masih lagi tawaf. Walaupun tawafnya, walaupun hajinya mungkin berbeza. Bukan mungkin, memang berbeza dengan cara kita. Dengan tawaf tidak berpakaian dan sebagainya. Kemudian ada juga penyembahan berhala. Mereka ini kenal Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi di waktu yang sama dia side by side ada juga beberapa unsur-unsur syirik, unsur-unsur penyembahan berhala. Jadi setiap kaum dia kalau nak keberkatan bagi dia punya kampung, apa dia buat? Dia letak satu berhala dia sebagai wakil dekat dalam Kaabah. Itu dia. Dia buat perjanjian dengan Quraisy. Okey, kami tak serang kau tak serang kami, kita buat bisnes sebagai wakil kami. Apa kami buat? Kami letak kami punya Tuhan satu dekat dalam tu. Jadi kalau ada batu-bata yang dia suka, mungkin batu ni marmar ke apa, maka dia ambil, dia jadikan itu sebagai sembahannya. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, dia pernah cerita, aku dulu di zaman jahiliyah, sewaktu musafir, dia katakan dia akan cuba buat Tuhan, dia cakap. Dia buat Tuhan sendiri menggunakan tepung. Maka dia sembah, setelah dia dah buat, kemudian dia sembah benda tu. Kemudian tiba pula waktu malam, dia katakan, aku lapar sangat, tak ada makanan. Aku tahan, tak tertahan. Maka dah tak tahan apa dia buat, dia pergi petik sedikit daripada Tuhan tu dan dia makan. Dan dia makan. Ada orang yang dengar kisah ni katakan, ya Sayyidina Umar, apakah kamu ketika itu tidak ada akal, tak boleh fikir ke? Sayyidina Umar katakan, kami ada akal, pemikiran, kami ini waras. Ada orang bijaksana pun, bukannya mereka ini semuanya jahil, tak pandai, tidak, kami waras. Walakin lam yakun lana hidayah, akan tetapi kami ini tidak mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah itu penting para jemaah rahimakumullah. Orang tu mungkin cendekiawan, mungkin dia ni belajar sampai kat tahap universiti sekalipun, sebab tu ada yang tersesat dengan ajaran sesat. Kan? Pandai, orang katakan ni pandai-pandai belaka, macam mana boleh tersesat? Kerana tidak ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pandai ke tak pandai sama juga para jemaah. Ini syaitan ni yang paling pandai, bijaksana ni syaitan ataupun iblis pun sama juga sesat. Kenapa? Kerana tidak mendapat hidayah daripada Allah. Sebab itu Allah katakan walladzina amanu zadahum huda. Jangan confident. Allah katakan orang yang beriman kami tingkatkan hidayahnya. Mungkin ada orang, ustaz saya dah baik, saya dah solat, saya dah haji, saya dah umrah, semua saya dah buat. Perlu ke saya minta hidayah? Perlu lagi, Allah kata. Kerana orang beriman Allah tambahkan hidayah. Hidayah Allah ini berterusan sampai ke akhir hayat. Akidah Asy'ariyah, akidah ahli sunnah sekarang, akidah kita apa para jemaah? Tidak ada orang yang tahu kesudahannya melainkan siapa? Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di sisi Asy'ari kita boleh kata insya-Allah saya ini beriman. Kenapa insya-Allah? Kerana sekarang ini kita tahu kita beriman tapi kesudahannya wallahu a'lam. Dia sebab itu Imam akidah Asy'ari tetapkan apa? Kita tidak boleh menghukum orang. Ustaz dia ni nampak betul-betul ni dah tak betul ni, ataupun nampak betul-betul dia ni dah terkeluar daripada agama Islam. Menurut Asy'ari kamu tak boleh menghukum orang. Tidak ada yang mengetahui statusnya melainkan siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Imam Ghazali katakan perkara ini dalam kitab Faisalut Tafriqah. Dalam kitab Syarah As-Sawi, Imam As-Sawi kata manusia ni ada 4 kategori. Antaranya ada yang mukminun indan nas. Kita anggap dia sebagai mukmin dan di sisi Allah pun dia beriman. Macam kita ni semua lah, insya-Allah. Orang semua tahu kita ni Islam dan di sisi Allah pun kita Islam. Tapi Imam As-Sawi kata ada sebahagian orang mukminun indallah, di sisi Allah dia beriman. Tapi di sisi manusia dia tidak. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Macam contohnya dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang keluarga Fir'aun. Kan ada Fir'aun, Allah katakan yaktubu imanahu. Ada seorang daripada keluarga Fir'aun ini, dia sembunyikan dia punya keimanan. Subhanallah. Fir'aun pun tak tahu, tak ada orang tahu dia beriman. Yang tahu dia beriman itu siapa para jemaah? Allah. Sebab itu jangan kita menghukum orang. Jangan kita menghukum orang. Ada ulama Hanafi, ini ada khilaf di sisi ulama. Ini nak beriman ni ustaz, mesti kena mengucap ke asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada khilaf di sisi ulama. Ulama Hanafi kata kalau cukup dengan hanya dia berkeyakinan. Contoh seseorang tu yakin ini Prophet Muhammad. Dikatakan dengan kita dia berbual ini Prophet Muhammad. Dia yakin itu Nabi. Kalau menurut ulama Hanafi ini dah cukup sebagai satu saksi di hadapan Allah bahawa dia ini beriman. Kesimpulan dia apa para jemaah? Jangan kita hukum seseorang. Nah itu hal keadaan keagamaan ketika tersebut. Kenapa saya sebut macam gini tentang keimanan seseorang, status keimanan? Kerana ini perkara yang sensitif tentang kedua ibu ayah Nabi SAW. Adakah mereka ini di dalam syurga ataupun adakah hukum mereka sebagai bagaimana hukum mereka? Nanti insya-Allah kita akan bahaskan. Jadi para jemaah fikir dulu, ingat dulu. Status mereka yang hidup di zaman jahiliyah, wallahu alam. Kita serahkan urusan mereka kepada Allah. Mereka ini kita anggap dari segi hukum sebagai ahli fatrah. Ahli fatrah. Fatrah maknanya apa? Mereka yang hidup dalam satu zaman yang mana tidak diutusnya Nabi. Pada zaman tersebut tidak ada pengutusan Nabi SAW. Tidak ada, tak ada utusan Allah SWT. Setelah Nabi Isa AS meninggal dunia, di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada sekitar 500 tahun. Tak ada Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT di antara tersebut. Jadi siapa yang hidup di zaman itu dianggap sebagai ahli fatrah. Ahli fatrah. Allah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan mengazabkan sesuatu kaum sehinggalah kami utus utusan kami. Allah katakan kami tak mengazabkan. Itu ayat Quran. Tak ada ulama yang khilaf tentang maksudnya. Hatta zaman sekarang, katakanlah kita dengar ada satu pulau dekat Indian Ocean ke. Pulau ni langsung tak ada orang boleh pergi Ustaz. Pendakwah pun tak boleh pergi. Dia langsung tak pernah dengar tentang ajaran Islam. Mereka termasuk di antara ahli fatrah. Kerana mereka tak pernah tahu tentang Nabi SAW. Tidak pernah tahu tentang Islam. Mereka kalau meninggal dunia, urusan mereka di sisi Allah SWT. Pada minggu lepas kita dah belajar bagaimana sebahagian daripada ahli fatrah ini, walaupun hidup di zaman tidak ada pengutusan Nabi, tetap kena azab. Kenapa? Kerana dia start benda yang tak bagus. Sebagai contoh, Amr ibn Luhai kita tahu kan, dia yang first start buat sembelihan kambing untuk berhala. Sebelum tu orang tak buat, tapi dia yang first kali start. Maka Nabi kata dia kena azab oleh Allah SWT sampai usus dia terburai lalu tertarik dekat dalam api neraka. Jadi itu situasi mereka yang hidup di zaman dahulu. Ini situasi keagamaan. Adapun kita lihat kepada Mekah, keadaan sosial ni macam mana para jemaah? Kalau menurut hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata pernikahan dekat zaman jahiliyah ini ada 4 jenis. Yang pertama al-wiladah. Al-wiladah yakni pernikahan yang biasa macam sekarang kita ni. Pernikahan yang ada wali, tujuannya untuk mendapatkan zuriat. Ini dia. Nabi kata, aku dilahirkan dalam keadaan pernikahan, bukan dalam keadaan penzinahan. Semua keturunan Nabi SAW. Semua Nabi SAW punya atuk-atuk, semuanya merupakan nasab yang baik. Semuanya melalui pernikahan dan bukan penzinahan. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Pernikahan melalui wali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernikahan istibda'. Istibda', Sayyidatina Aisyah kata, yakni seorang suami dia menyuruh isterinya untuk tidur dengan mungkin ada seorang pembesar kaum ke, seorang lelaki ke, kerana dia ingin mendapatkan zuriat yang baik. Itu berlaku di zaman jahiliyah. Kemudian pernikahan ar-rahad. Ar-rahad yakni seorang wanita didatangi sebagai contoh 10 lelaki. Kemudian apabila wanita ini melahirkan anak, wanita ini ada kebebasan. Dia boleh pilih
Ini kamu 10 laki kena datang, kalau aku pilih engkau sebagai ayah dia, orang tu tak boleh lari. Dah jadi ayah dia, dia punya kena bin dengan nama dia, mendapat nafkah daripadanya. Ini pernikahan ar-rahad. Kemudian pernikahan ar-rayah rayah maksud dia bendera. Maknanya apa? Ini sejenis boleh kita katakan prostitution di zaman dulu. Jadi seorang wanita tu kalau ada lelaki bersama dia, dia akan pasang ataupun dia akan tancap bendera dekat depan dia punya kemah. Sama juga 4-5 lelaki mendatanginya, kemudian setelah tu apabila dia melahirkan anak, dia akan panggil seseorang al-qafi, seseorang yang akan melihat. Al-qafi ini tugasnya untuk melihat ciri-ciri anak ni. Anak ni macam mana dia punya bulu kening, macam mana dia punya rambut, macam mana dia punya badan, kulit ni macam mana. Ada tengok ni kulit ni sawo matang, ni dia. Ayah dia mungkin ini. Mungkin ayah dia bukan yang ini. Dia cuba nak hubungkan. Maka kalau dah terhubung macam gitu, sudah ditetapkan ayahnya siapa, lelaki tersebut tidak boleh lari. Sayyidatina Aisyah kata semua jenis pernikahan di zaman jahiliyah terbatal, melainkan pernikahan yang pertama al-wiladah. Ini wujud sebelum Nabi SAW. Dan sama juga macam saya katakan, penzinahan para jemaah rahimakumullah berleluasa sebelum Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagai contoh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bagaimana seorang lelaki dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak aku ni yang lahir, aku lihat wanita tu melahirkan anak dan ini adalah anak aku daripada penzinahan di zaman jahiliyah dulu. Jadi dia mengaku kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi katakan, apa yang di zaman jahiliyah dulu dah terlepas dah. Apa yang kamu buat dulu dah terlepas. Dah terlepas, tak boleh nak ungkit-ungkit. Tak boleh kita nak bangga dengan kesilapan zaman dahulu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Azkar, di antara tanda orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia ini terbayang kesilapan yang dulu dia buat, para jemaah, tidak akan timbul dalam hatinya rasa bangga ataupun rasa Masya Allah aku ni hebat. Sebagai contoh ni kau ni apalah minum 1 botol dah mabuk. Aku lu minum 5 botol tak mabuk-mabuk. Ni orang yang bual macam ni. Untuk kita mungkin dia main-main, tapi sebenarnya Imam Nawawi kata itu dia kena lihat balik semula dia punya niat dekat dalam hati, sama ada taubat dia benar kepada Allah. Kerana kalau taubat itu benar, apa yang dah berlaku dia akan insaf, lalu dia malu untuk ceritakan dengan orang ramai. Lalu tatkala terbayang, dia akan rasa tertekan, dia akan rasa risau dan sebagainya. Kerana kita tidak tahu kan sama ada Allah Subhanahu wa taala memaafkan ataupun tidak, tapi kita sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal keadaan sosial di zaman jahiliyah. Kemudian ada juga hal keadaan keluarga ni macam mana? Kita lihat ada juga perkahwinan yang kalau zaman kita ni kita anggap sebagai perkahwinan yang songsang lah. Kerana seseorang itu boleh berkahwin dengan 2 adik-beradik wanita. Dia kalau suka dia kahwin 2 adik-beradik sekali disatukan. Ataupun berkahwin dengan ibu tiri. Kalau si ayah dah meninggal dunia, wanita ini menjadi harta waris. Tak ada nilai langsung. Wanita itu tidak mendapat pewarisan. Dan wanita itu bahkan dia menjadi harta pewarisan. Subhanallah. Kemudian tiada had dalam pernikahan. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia katakan, aku ini nak ingin masuk Islam ya Rasul, tapi isteri dia banyak. Dia ada 8 isteri. Nabi kata pilih 4. Yang baki semua akan tercerai. Jadi ini Islam menetapkan tata tertib yang tertentu berkaitan dalam pernikahan. Tiada had dalam penceraian. Seorang lelaki kalau tak suka isteri dia boleh ceraikan. Berapa kali dia nak ceraikan? Sama juga dengan rujuk. Jadi Islam yang menetapkan had dan batas yang tertentu. Ada had dan batas yang tertentu dalam pernikahan itu. Kenapa para jemaah? Kerana pernikahan ini Allah katakan mitsaqan ghaliza. Pernikahan ini merupakan suatu perjanjian yang ketat atau perjanjian yang begitu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ini kamu menghalalkan anak orang dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Besok kena berhadapan dengan Allah. Tunaikan hak anak, tunaikan hak isteri ataupun tidak, tunaikan hak suami ataupun tidak. Jadi sebab itu Islam menetapkan tata tertib yang tertentu. Itu hal keadaan sosial, hal keadaan keluarga Mekah sebelum Islam. Kalau kita lihat tentang bagaimana macam tadi saya katakan, pembunuhan anak itu berleluasa. Mereka ini bangga apabila mendapat anak lelaki.
Kerana anak lelaki ini kan membawa nama sendiri, nama keluarga, Masya Allah, Fulan bin Fulan. Kemudian seseorang tu kalau anak lakinya ramai, dia akan rasa bangga dengan anak lelakinya. Anak lakinya ramai, maknanya keluarganya semakin besar. Keluarga dia semakin besar, maknanya kuatlah dia punya influence, dia punya sokongan. Dan anak lelaki ini mungkin akan contribute kepada ekonomi. Dia akan bekerja, dia akan bertugas, dia akan berdagang. Jadi begitu banyak sangat kemanfaatan yang mereka lihat kepada anak lelaki. Berbeza dengan anak perempuan, apabila dia dapat anak perempuan, para jemaah rahimakumullah, ada sebahagian riwayat dia akan sediakan dulu, dia akan cangkul dulu lubang. Isterinya lahirkan saja anak, kalau dia lihat ni anak perempuan, dia akan ambil lalu dia akan letak dekat dalam lubang tu, lalu dia akan timbus. Yang paling ringan, orang yang paling baik para jemaah, apa dia buat? Dia akan sediakan kemah dekat luar rumah dia. Kalau dia lihat isterinya melahirkan anak perempuan tu dia akan ambil, dia akan letakkan dekat kemah tu dengan isterinya. Dia akan duduk dekat sana. Tak akan duduk sebumbung dengannya. Islam datang, Islam menghapuskan. Islam katakan anak perempuan ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, barang siapa yang ada anak perempuan, 3 anak perempuan. Siapa yang ada 3 anak perempuan, lalu dia beri didikan yang secukupnya. Insya-Allah mereka itu menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam syurga Allah. Anak perempuan menjadi penyebab masuk ke dalam syurga Allah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasul, 3, kalau 2 boleh tak? Nabi kata kalau 2 pun boleh. Kemudian sahabat yang ketiga kata, ya Rasul, kalau 1? Subhanallah, maknanya Nabi kata kalau 1 pun sama. Jadi anak perempuan bukannya menjadi punca untuk musibah, tapi anak perempuan sebenarnya punca untuk seorang ayah, seorang ibu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, kalau kita lihatkan dalam surah ini, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup itu esok akan disoal, atas dosa apa kamu dibunuh? Saya nak bawa para jemaah kepada surah Al-Kautsar, kepada surah ini, idza syamsu kuwirat, kerana ayat yang tentang wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, itu dekat sebelah bawah tu ayat yang ke-8. Agak menarik ayat ini. Kerana ayat ini Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat ini, kalau kita lihat peristiwa yang sebelum itu Allah cerita tentang hari kiamat, Orang kalau tak peka para jemaah, dia akan kata ini Al-Quran ni very confusing. Cerita tentang kiamat, tentang bulan, tentang matahari, tentang gunung ganang. Tahu-tahu Allah sumbat cerita tentang anak perempuan dibunuh. Macam dikatakan ni macam cut paste, tak betul. Ini orang yang kalau niatnya tidak telus. Tapi mereka yang mengkaji ilmu tafsir, dilihat ini satu petanda para jemaah. Firman Allah, idza syamsu kuwirat. Allah cerita tentang hari kiamat. Apabila matahari itu hilang dia punya cahaya, subhanallah. Wa idzan nujumun kadarat, kita nampak bintang-bintang kat langit tu semuanya gugur berselerak. Masya-Allah, bintang kita nampak, tetapkan para jemaah. Allah kata hari kiamat besok berselerak, berterabur bintang-bintangnya. Kemudian wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung ganang diterbangkan, gunung ganang yang kita nampak kuat habis hilang. Kemudian wa idzal isyaru uttilat, isyar yakni binatang ternak yang bunting. Ada ulama tafsirkan sebagai unta yang maknanya isyar, unta yang biasa, kalau zaman sekarang istilahnya macam kereta Mercedes, kereta Porsche, kenderaan yang mahal. Kenderaan yang mahal biasanya orang akan pelihara ataupun dia bebaskan para jemaah, dilepaskan, biarkan macam itu aja, biarkan kunci, tak kan? Orang akan jaga, parking pun tak nak dekat bawah pokok lah, nanti ada taib burung, nak polish je dah makan duit dan sebagainya kan, orang jaga. Sama juga itu istilahnya. Tapi Allah kata hari kiamat esok, insyaru utilat, binatang ternak yang ada harta, ni binatang ternak yang merupakan sebahagian daripada harta, unta-unta yang bunting yang biasanya terpelihara, mereka dibiarkan, tak kisah. Kemudian wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang liar dihimpunkan. Binatang liar ini para jemaah, singa, ular ataupun tiger, mereka ini biasanya boleh duduk sama-sama ke satu bakul dekat satu tempat, tak boleh kan? Mereka namanya binatang liar. Tapi Allah kata esok di hari kiamat, kerana hal keadaan yang gempita sangat, sampai binatang liar pun akan terhimpun semuanya satu tempat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujirat, apabila lautan meluap-luap. Kalau bahasa Arabnya wa idzal biharu sujirat,
Apabila lautan ini berluap-luap, maknanya laut itu menjadi naik. Para jemaah bayangkan gunung ganang yang tinggi direndahkan, kemudian laut yang rendah dinaikkan. Maksudnya apa situ? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai satu tempat yang mendatar untuk mahsyar. Gunung yang tinggi direndahkan, laut yang rendah dinaikkan. Kemudian wa idzan nufusu zuwijat. Ini penting ayat ini. Orang kadang-kadang salah tafsir. Dikatakan apabila setiap diri itu disatukan dengan pasangannya. Diingat mungkin suami istri disatukan, tidak. Kalau kita lihat ulama tafsir, wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa itu dipasangkan, maknanya apa para jemaah? Semuanya mengikuti ciri masing-masing. Siapa yang perangai macam Fir'aun, satunya dekat satu tempat, semua itu mereka disatukan. Walaupun dihidup pada tahun 2020. Siapa yang perangai macam si fulan, semuanya penipu, semuanya pencuri, semua disatukan. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila nyawa-nyawa itu digabungkan. Kemudian Allah masukkan wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila anak yang dibunuh bakal ditanya, kenapa? Cerita tentang kiamat, cerita tentang gunung ganang, tentang matahari, tahu-tahu Allah masukkan tentang anak yang dibunuh, anak perempuan yang dibunuh. Bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kamu ni dibunuh? Maksudnya apa para jemaah? Ulama tafsir katakan ini satu petanda, benda ini satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan saja bagi, kenapa Allah, biasanya para jemaah, orang kalau buat salah jenayah, ada crime, pergi dekat mahkamah, siapa yang kena tanya para jemaah? Yang first, yang polis tanya tu siapa? Orang yang buat kriminal tu, orang yang buat jenayah tu kan? Bukan dia punya victim. Victim dia nanti secondary. First of all nak tahu dia kena testify. Tapi sekarang ini Allah Subhanahu wa taala tanya kepada anak tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya anak ini dia dibunuh dulu. Dia lemah. Dia tidak ada kuasa untuk berbicara, bahkan tidak ada suara pun. Tak ada suara pun untuk berbicara. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya suara. Sekarang ni kamu berbicara. Subhanallah. Ya, ulama katakan ini bukan saja untuk anak, tapi untuk setiap individu yang dizalimi dekat muka bumi. Dekat muka bumi dia ni rakyat jelata biasa saja, tak ada suara. Orang pun nampak dekat tepi, fakir, miskin, tak ada suara. Orang zalimi, keluarga zalimi, orang ambil harta faraidnya, dia tidak ada suara. Dia nak bising-bising macam mana pun tak ada suara. Besok di hari kiamat ini individu golongan yang macam ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan suara. Jadi subhanallah, luar biasa surah Al-Kuwirat ini para jemaah rahimakumullah. Tapi itu keadaan sosial di zaman dahulu. Islam datang dan Islam hapuskan. Bahkan Islam ini memberikan nilai yang begitu tinggi bagi pendidikan anak-anak perempuan, anak-anak gadis. Kita dah dengar. Dan bagaimana Sayyidina Rasul SAW ini para jemaah, kebanyakan daripada anak Nabi itu adalah anak perempuan. Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Ruqayyah dan sebagainya. Dan Sayyidina Rasul menunjukkan kepada kita bagaimana seorang ayah seharusnya mendidik anak perempuan. Anak perempuan ini para jemaah bukanlah satu punca penghinaan bagi keluarga, tapi beliau ini merupakan satu punca kemuliaan bagi ahli keluarganya. Tapi kalau itu hal keadaan sosial, hal keadaan keluarga, bukan semuanya buruk-buruk belaka sahaja. Tidak para jemaah, ada juga nilai-nilai, ciri-ciri yang baik di sisi orang Arab. Kita tahu orang Arab ini ada ciri yang keberanian, ciri yang keikhlasan, kesetiaan dan amanah. Kita tahu ini satu ciri yang penting kan, kesetiaan dan amanah. Bagaimana Sayyidina Rasul ini menegaskan tentang kesetiaan dan Nabi ini jujur. Nabi ini tidak pernah berdusta. Nabi ini kalau dah janji, Nabi akan tepati. Pernah saya dah ceritakan bagaimana Sayyidina Rasul satu ketika ini, Nabi SAW menantikan seseorang itu datang 3 hari. Nabi dah janji dengan beliau dan beliau ini terlupa. Nabi katakan, aku tunggu engkau dekat tempat ini 3 hari. Nah, orang kata maaflah, aku terlupa. Subhanallah, ini orang Arab punya kesetiaan dan dia berpegang teguh dengan janji. Kemudian setentunya kemahiran bahasa Arab ini para jemaah, satu perkara yang tak dapat kita nafikan. Kemudian Mekah juga berbeza dengan situasi dekat luar kota Mekah. Mekah ini memiliki keamanan. Ada keamanan, sikit lebih kurang ada keamanan dekat dalam kota Mekah. Dia punya suasana politik, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam numakkin lakum haraman aminan. Allah katakan, apakah tidak kami menjadikan kamu tanah haram itu sebagai satu tempat yang aman?
Kemudian yutakhattafan nas, sedangkan di sekeliling kota Mekah itu orang sana sini kena colek, ada yang berperang dan sebagainya, tapi Mekah tanah tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tanah haram dan hal keadaannya aman dekat dalam kota Mekah. Semua orang tak berani. Siapa berani nak sentuh Mekah para jemaah? Baru beberapa bulan yang lalu Raja Abraha Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan. Jadi ini dia keamanan yang ada dekat dalam kota Mekah. Kemudian dekat kota Mekah juga ada kekayaan. Mereka ini peniaga para jemaah. Orang Arab Quraisy dia suka berniaga. Orang Arab dekat kota Madinah suka bercocok tanam. Orang Quraisy ni dia suka apa para jemaah? Berniaga. Firman Allah, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Mereka ini waktu panas dia pergi dekat atas, pergi dekat Syam, negeri Rom itu berniaga. Kalau musim sejuk dia akan pergi dekat Yaman, berniaga juga. Itu dia kurniaan Allah bagi kaum Quraisy, perniagaan. Mereka ini ada kekayaan, harta kekayaan. Kemudian para jemaah, dekat hal keadaan politik dekat kota Quraisy juga agak stabil. Mereka ini ada, walaupun tidak ada, bukan macam istilah kita lah, tak ada Perdana Menteri, tidak ada Presiden, tapi ada sikit lebih kurang bentuknya semacam, berbentuk macam parlimen. Parlimen dan Abdul Muttalib, atuk Nabi SAW merupakan di antara ketua dekat kaum Quraisy ketika itu. Mereka ada perjumpaan biasanya di tepi Kaabah dan Abdul Muttalib akan disediakan satu tempat khusus untuk beliau duduk. Abdul Muttalib ini ada 10 anak, 10 anak lelaki dan 5 anak perempuan. 10 anak lelaki dan 5 anak perempuan. Antara anak lelaki dia siapa? Abdullah, kita dah belajar kan? Abdullah ayah Nabi SAW. Antara anak lakinya Abu Talib, yakni pakcik Nabi SAW. Antara anak lakinya Hamzah memeluk agama Islam. Al-Abbas pun antara anaknya. Abu Lahab pun di antara anaknya. Dan ada lagi 5 anak lelaki. Kemudian ada juga 5 anak perempuan. 10 anak lelaki, dia tak ada satu orang pun berani duduk dekat tempat tu. Kerana ini tempat ayah Abdul Muttalib. Dia kalau duduk dekat kota, orang Quraisy tahu ini tempat Abdul Muttalib dia punya. Melainkan siapa? Melainkan Sayyidina Rasul Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib dia akan biarkan cucunya duduk dekat tempat tu. Kalau Nabi Muhammad duduk dekat tempat tu, dia punya pakcik-pakcik semua akan marah. Cakap, ke tepi, ini tempat ayah aku, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata, biarkan cucu aku. Fa inna lahu sya'nan. Kerana aku jangkakan, aku nampak iras-irasnya bahawa dia ni esok di masa depan dia ada urusan, maknanya dia ada dia punya peranan yang dibakal mainkan. Jadi itu kemuliaan politik yang Allah kurniakan bagi Quraisy. Kemudian bagi Bani Hashim pula, Bani Hashim kita dah belajar pada minggu lepas. Perbezaan di Quraisy itu satu keluarga yang besar. Bani Hashim ia merupakan daripada Hashim kepada Abdul Muttalib, ia merupakan keluarga Nabi ataupun Bani Hashim, keluarga Nabi SAW secara khusus. Ini mereka ada kemuliaan untuk siqayah, memberi minum kepada orang menunaikan haji. Kita dah dengarkan cerita tentang bagaimana kaum Quraisy ini menyerahkan kepada Abdul Muttalib control and care of Zamzam. Dia boleh menjaga Zamzam. Kita dah tahu cerita tu. Dia yang menemukan Zamzam setelah 500 tahun tertimbus dengan tanah. Orang dah hilang, tak tahu mana Zamzam. Abdul Muttalib jumpakan semula. Kemudian dia diberikan kontrol Zamzam tersebut. Jadi maknanya siqayah, orang kalau menunaikan haji, Bani Hashim akan memberikan minuman. Kemudian juga mereka akan memberikan makanan kepada orang menunaikan haji. Jadi ini merupakan kemuliaan bagi keluarga Nabi SAW. Jadi kita lihat Allah kurniakan keamanan, Allah kurniakan kekayaan, Allah kurniakan kestabilan politik, kemudian kepimpinan agama pun. Semua orang Arab akan lihat kepada Quraisy kan. Quraisy ni sekarang kontrol Mekah, dia kontrol Kaabah, dia ada kepimpinan keagamaan. Jadi disebabkan beberapa punca ini di antara punca mengapa sebahagian individu nanti tatkala Nabi menjadi diutuskan oleh Allah, dia tidak menerima Sayyidina Rasul. Dia tidak menerima Sayyidina Rasul. Tengok dia. Ada seorang Abu Lahab dia katakan, kami ni dulu dengan Bani Hashim macam 2 ekor kuda yang berlawan. It's like 2 horses, 2 ekor kuda yang berlawan, 2 ekor kuda yang tengah racing. Bani Hashim kasih siqayah, kasih orang haji minum. Maka kami ada kontrol politik, kami buat ini. Bani Hashim buat ini, kami pun buat ini. Boleh challenge. Tapi sekarang ini Bani Hashim cakap dia ada Nabi. Macam mana kami nak datangkan Nabi daripada keluarga Nabi? Jadi disebabkan kepentingan peribadi. Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, semuanya ada perniagaan.
Semuanya takut. Ini kalau Nabi, kita mengaku dia menjadi seorang Nabi, maknanya dia ada kontrol. Kita kena berikan kepada beliau kekuasaan kota Mekah, kaum Quraisy, dan itu tidak boleh. Jadi adanya disebabkan kepentingan peribadi. Kepentingan peribadi. Abu Lahab katakan, aku tahu bahawa beliau ini berkata benar. Semuanya percaya bahawa beliau ini Al-Amin. Tapi disebabkan kepentingan peribadi yang hak itu ditolak dan tidak ingin diterima. Jangan kita jadi macam itu para jemaah. Jangan kita menjadi insan sedemikian rupa. Yang hak tetap hak, yang benar tetap benar. Itu kita kena tegakkan. Jangan disebabkan kita punya ego, kepentingan peribadi kita. Walaupun kita tahu kat depan tu tak betul. Kalau ikut hukum Islam mesti kena faraid. Mesti kena faraid. Sebagai contoh. Tapi kita tahu, alamak, tapi ini dah 50% ni nama saya ni kan. Kepentingan peribadi. Kita ketepikan, jangan para jemaah. Macam-macam hujah kita berdolak dalik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Esok siapa sanggup para jemaah? Nak berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdolak dalik di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sedemikian rupa. Yang hak tetap yang hak. Saya nak kongsi dengan para jemaah sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Iyad ibn Himar. Beliau berkata, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, lalu dia marah terhadap mereka. Yang Arab dan yang bukan Arab, ini sebelum Nabi lahirlah. Melainkan sedikit daripada saki baki ahli kitab, iaitu hal keadaan senario sebelum kelahiran Nabi SAW. Pada tahun 571 para jemaah rahimakumullah, Nabi lahir. Ibu Nabi namanya Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab pun daripada keluarga Abdul Manaf. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib pun daripada keluarga Abdul Manaf. Bezanya ibu Nabi ni Aminah binti Wahab, pakcik-pakciknya kebanyakannya daripada kota Madinah, kota Yathrib. Jadi Nabi ni ada dua keturunan dalam diri Nabi. Nabi kota Mekah pun ada juga asal usulnya, keluarganya. Daripada kota Madinah pun ada asal usulnya. Perancangan siapa para jemaah? Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena seringlah kita kongsi ataupun kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala yang baik. Kita dah berdoa, kita ingin yang baik. Saya dah buat istikharah Ustaz, maka kita serahkan kepada Allah kerana segalanya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Aminah bertemu dengan Abdullah. Ada yang berkata pada bulan Rajab ni. Sekarang ni bulan Rajab. Di awal bulan Rajab. Kemudian waktu honeymoon lagi Abdullah ini terpaksa berpergian untuk apa? Untuk berniaga dekat kota Madinah. Lalu beliau sakit dan meninggal dunia dekat kota Madinah. Aminah binti Abdul Wahab, Aminah ini para jemaah, beliau mengandungkan Nabi SAW tatkala umur kandungannya 6 bulan, ayahnya meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia. Jadi maknanya Sayyidina Rasul menjadi yatim sebelum lagi beliau ini lahir lagi para jemaah, menjadi yatim. Lalu Aminah melahirkan Nabi SAW pada tahun 571, kalau ikut kalender Masihi 571 Masihi, pada tahun gajah 55 hari setelah kehancuran ataupun peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan tentera Abraha. Nabi Muhammad SAW, nama yang dipilih, siapa yang memilih nama ni? Yang memilih nama ni adalah atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Nama ni sebelum Abdul Muttalib pilih, orang Arab tak ada yang menggunakan nama ni. Orang Arab tak ada yang menggunakan nama ni. Dia katakan, aku pilih nama ni supaya beliau ini menjadi terpuji. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, dikatakan Abdul Muttalib satu ketika ni sebelum Nabi lagi lah, beliau ini musafir dengan kawan dia, dengan 3 kawan dia musafir pergi dekat Syam, pergi dekat kawasan Syria sana. Dekat Syria bertemu dengan seorang rahib, seorang ahli agama Kristian. Lalu rahib ini berkata, kamu dari mana? Kami daripada kota Mekah. Oh, daripada kota Mekah. Tak lama lagi akan timbul seorang Nabi daripada kota Mekah, daripada kota kamu. Nama dia adalah Muhammad. Jadi Abdul Muttalib dia janji dengan 3 kawan dia. Ini siapa di antara kami ni 3 yang first kali dapat anak lelaki ataupun yang first kali dapat cucu, kita namakan Muhammad. Dia balik ke kota Mekah dan dia yang pertama sekali mendapat cucu lelaki. Yang lain mungkin dapat cucu juga tapi mungkin perempuan. Maka diberikan nama Muhammad. Muhammad maknanya terpuji para jemaah rahimakumullah. Ini
Allah Subhanahu wa taala menyiapkan negeri, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan suasana, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan nasab dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan generasi keimanan mereka, keutuhan mereka. Sekarang ni dalam hati-hati mereka semua dah ada benih-benih iman, benih-benih tauhid. Semuanya dah nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentera Abraha. Golongan pemimpin pun dah wujud, anak-anak muda semuanya dah wujud. Maka ketika itu para jemaah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan Nabi SAW lahir. Ini ada khilaf di sisi ulama bila tarikh kelahiran Nabi SAW. Yang masyhur, kebanyakan ulama katakan pada 12 Rabiul Awal. Ini dalam kitab Ibn Kathir, As-Sirah An-Nabawiyah, Fiqh Sirah pun oleh Syekh Al-Buti rahimahullah, dia katakan 12 Rabiul Awal merupakan satu pendapat yang begitu masyhur di sisi kebanyakan ulama. Tapi ada yang katakan pada 9 Rabiul Awal. Ini pendapat seorang ulama juga mazhab Maliki, Ibn Abdul Bar, Ibn Hazam, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini Ar-Rahiq Makhtum tadi yang saya katakan, kita kalau nak beli buku kan, buku apa? Buku Al-Mubarakfuri. Nama sebenar kitab dia adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum, The Silk Nectar. Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Al-Mubarakfuri pun dia lebih cenderung kepada pendapat 9 Rabiul Awal. Ada sebahagian ulama Syiah katakan 17 Rabiul Awal, ada yang katakan lain daripada bulan Rabiul Awal. Wallahu alam. Paling penting para jemaah, beliau ini lahir pada bulan Rabiul Awal. Itu pendapat yang paling masyhur pada tahun 571 Masihi. Ini telah saya jelaskan. Pada subuh tatkala matahari terbit pada hari Isnin, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapakah kamu berpuasa pada hari Isnin?" Nabi menjawab, pada hari itu merupakan hari yang mana hari kelahiran aku. Dzaka yaum wulidtu. Hari itu merupakan hari yang aku ini dilahirkan. Jadi maknanya hari kelahiran Nabi SAW, Nabi menyambutnya dengan melaksanakan ibadah puasa dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam 500 years, 500 tahun sebelum Nabi wujud, sebelum Nabi lahir, Nabi Muhammad lahir. Nabi Isa katakan apa? Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Yang bermaksud, aku beri khabar gembira kepada kamu akan seorang Nabi yang akan lahir setelah aku, yang namanya Ahmad. Jadi Nabi dekat langit terkenal dengan nama Ahmad, di bumi terkenal dengan nama Muhammad. Ulama tafsir katakan Nabi Isa 500 years, 500 tahun sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah memberi khabar gembira akan kelahiran Nabi SAW. Kan itu pelik kan para jemaah. Kita biasanya beri khabar gembira bila dapat anak, bukan sebelum dapat anak, betul tak? Kerana sebelum dapat anak kita tak tahu lagi. Kalau seorang anak bujang dia masuk dekat Facebook sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah lah, aku dapat anak lelaki, orang semua tahniah, bila engkau kahwin? Oh belum lagi. Aku cakap kalau aku kahwin nanti aku dapat anak barulah, Alhamdulillah. Tak, untuk kita macam doesn't make sense. Biasanya dah kahwin, isteri dah ngandung pun tak berani nak cakap apa-apa kan, kerana semuanya takdir Allah. Anak dah selamat lahir, barulah macam-macam WhatsApp semua sibuk, semua masuk, semua ucapkan tahniah. Itu normal, itu normal. Nabi Isa alaihissalam 500 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dia katakan wa mubashiran, and I give you glad tidings. Aku berikan kepada kamu berita yang baik akan kelahiran seorang Nabi. Nabi Isa bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Nabi Isa, seorang Nabi yang kelahirannya mukjizat. Masya Allah, tak ada ayah. Seorang Nabi yang hidupnya, para jemaah rahimakumullah, Allah muliakan. Seorang Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat, Allah selamatkan dia, angkat di sisinya. Nabi Isa alaihissalam, seorang Nabi yang begitu tinggi, bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Apatah lagi kita para jemaah. Kita ni bukan Nabi pun. Subhanallah. Kita lebih-lebih lagi seharusnya bergembira dengan kelahiran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sempat lagi, ada lagi 10 minit insya-Allah untuk kita kongsikan satu poin yang begitu penting. Jadi pada minggu depan insya-Allah kita boleh sentuh tajuk yang baru tentang ayah Nabi SAW. Saya katakan tadi, ayah Nabi meninggal dunia tatkala Sayyidina Rasul SAW masih lagi, ada yang kata 2 bulan, ada yang kata 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Poin yang saya nak sentuh di sini, ayah Nabi SAW ini, adakah beliau ini di neraka?
ataupun dia ni terselamat. Ini satu masalah yang mana seorang mukmin yang cintakan Nabi SAW, untuk beliau tak ada isu, Ustaz. Ini benda ni kalau orang berbual atas dasar cinta, untuk dia Masya Allah, dia tak mampu untuk menyakiti Nabi SAW kan. Allah katakan innal ladhina yu'dhuna Rasulullah. Allah kata siapa yang menyakiti Nabi SAW, dia dilaknati di dunia dan di akhirat. Hati-hati dengan Nabi SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menghina engkau ya Muhammad, dia yang terputus. Terputus apa? Ulama ada dua tafsir. Terputus sebutannya. Ada yang kata maksud terputus sebutannya apa para jemaah? After a few years orang tak dengar. Siapa sekarang orang yang menghina Nabi, orang yang tulis tentang Nabi? Sampai sekarang orang dengar ke? Nama dia mungkin tak dengar, tak tahu siapa pun dia. Kerana itu janji Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menghina engkau ya Muhammad, dia yang terputus. Jadi jangan kita menyakiti Nabi. Tapi sekarang ini kita ingin sentuh tentang dalil sedikit. Kita nak faham kenapa ulama membahaskan tentang isu ini para jemaah. Kenapa? Kerana memang ada khilaf di sisi para ulama yang membahaskan tentang perkara ini. Kerana apa? Disebabkan satu hadis. Bahkan ada dua hadis lah. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim. Satu orang datang kepada Nabi, dia katakan, ya Rasul, di manakah ayah aku ya Rasul? Nabi kata, ayah kamu di neraka. Maka orang ni berpaling, dipusing. Dan Nabi seolah-olah dapat lihat daripada raut wajahnya macam sedih. Maka Nabi panggil dia semula. Lalu Nabi berkata, ayah engkau dan ayah aku di neraka. Di neraka. Itu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim dalam periwayatan ini ada penambahan dekat ujung. Ayah aku dan ayah kamu di neraka. Imam At-Tabrani yang meriwayatkan hadis ini tak ada penambahan tu, tak ada penambahan dekat hujung. Hanya Nabi kata ayah kamu di neraka, full stop, habis. Jadi sebab itu sebahagian ulama katakan ini teks yang kat hujung ni merupakan penambahan. Itu poin yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW, satu ketika Nabi ini menangis setelah Nabi keluar musafir dengan para sahabat balik daripada peperangan. Nabi minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibu Nabi. Allah izinkan. Maka Nabi menziarahi. Lalu setelah itu Nabi menangis. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kamu menangis? Dia katakan, aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku dan Allah izinkan. Lalu aku minta izin kepada Allah untuk minta ampun, untuk istighfar bagi ibu aku, tapi Allah tidak izinkan. Maka Nabi menangis. Nah, ada sebahagian orang tatkala membaca hadis yang kedua ni, dia buat kesimpulan itu satu petanda bahawa ibu Nabi ini tidak selamat masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Memang ada perbahasan ulama para jemaah berkaitan dengan isu ini. Kalau saya nak sentuh mendetail tentang pendapat ulama, kuliah ni jadi kuliah zuhur. Jadi kuliah zuhur tak sempat. Jadi kita singkatkan 5-10 minit insya-Allah. Ulama ada tiga pendapat. Yang pertama, dia ambil bulat-bulat hadis tu. Hadis ni dah Nabi SAW dah riwayatkan. Dan menurut mereka hadis ni sahih. Jadi kalau hadis ni sahih, mereka akan terima. Di antara mereka yang berpendapat sedemikian rupa antaranya adalah Imam Al-Baihaqi sendiri. Imam Baihaqi pendapatnya sedemikian rupa. Jadi menurutnya adalah ibu dengan ayah Nabi tidak selamat. Pendapat yang kedua sebagai contoh oleh Al-Fakihani ataupun sebagai contoh oleh As-Sarakhsi. Mereka ini lebih cenderung kepada pendapat yang namanya At-Tawaqquf. Imam As-Sarakhsi katakan aku ini ataupun As-Sarakhsi dia katakan aku ini tawakuf. Tawakuf maknanya berhenti. Dia tidak membuat satu keputusan. Dan itu sebahagian ulama macam itu para jemaah. Apabila ada 2-3 dalil yang bertembung, yang conflicting, ini satu kata haram, ini satu kata halal, dia katakan tawakuf. Aku tidak keluarkan satu pendapat. Dia stop kat situ. Sampailah nanti insya-Allah bila dia buat kajian lagi dia boleh buat kesimpulan. Tapi itu adab ulama. Ada bahagian yang kedua ulama katakan ini tawakuf. Pendapat yang ketiga, ulama katakan apa? Tidak. Kita kena lihat kepada hadis ini yang saya nak sentuh dekat depan ini. Kita lihat kepada hadis ini, kemudian kita lihat juga kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Hadis ini para jemaah rahimakumullah bertembung dengan ayat yang ada dekat depan surah Al-Isra. Surah Al-Isra, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul, kerana Allah ini bersikap adil. Allah tak nak azab orang, melainkan setelah diberi peluang kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada peluang langsung, Allah katakan insya-Allah Allah boleh maafkan. Ini maksud sikit lebih kurang penafsiran ayat tersebut. Jadi hadis tadi
bertembung dengan Al-Quran. Maka ulama lihat kepada hadis itu, hadis ini macam mana? Adakah ia sahih ataupun tidak? Hadis itu walaupun sahih, tapi ia merupakan hadis yang ahad. Apa itu ahad para jemaah? Ahad yakni salah satu daripada jalur periwayatan, dia punya narration ini ada satu orang. Satu orang, sebagai contoh Nabi meriwayatkan dengan 2-3 sahabat. 2-3 sahabat dengar. 2-3 sahabat sampaikan dekat anak muridnya. Tapi sayangnya mungkin anak muridnya tak ada anak murid yang lain. Sebagai contoh kita mungkin ini contoh yang baik. Kita lihat, katakanlah Nabi itu dekat bawah, Nabi sampaikan kepada satu orang dekat atas. Satu orang saja yang dengar. Kemudian satu orang yang mendengar dia sampai kepada satu anak murid dia. Kalau kita bayangkan yang Abdul Muttalib itu mungkin anak muridnya. Kemudian Abdul Muttalib dia sampaikan kepada 3 anak murid sebagai contoh. Maknanya dah hadis sudah menjadi tersebar kerana dah banyak anak murid. Tapi pada asalnya satu orang saja yang mendengar. Ini namanya hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad. Hadis yang mana pada salah satu jalur periwayatannya satu orang. Jadi samalah juga dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini. Ini hadis ahad. Hadis yang mana salah satu daripada jalur periwayatannya satu orang. Dan ada banyak hadis yang demikian rupa. Wallahualam, mungkin kerana anak murid ada meninggal, mungkin kerana tak sempat untuk bertemu untuk menyampaikan hadis. Jadi ulama katakan apabila ada hadis ahad macam gini, hadis ahad tidak boleh dijadikan sandaran dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan akidah dan keyakinan. Kita nak kata orang ni dalam neraka, orang ni dalam syurga, ini satu yang perkara yang berat para jemaah. Tak boleh kita berdasarkan hadis yang ahad, walaupun ia sahih tapi dia hadis ahad. Dan hadis ini pula bertembung dengan Al-Quran. Al-Quran tidak diragukan, kan? Al-Quran tidak diragukan, dia qat'i tidak diragukan. Sebab itu ulama yang ketiga dia katakan apa? Kami terima bulat-bulat ayat Quran. Ayat Quran katakan Allah tidak mengazab. Ini satu perkara yang dah establish. Kita kalau nak cakap something else, nak cakap perkara yang lain, kita kena make sure ia berada pada standard yang sama kuat dengan ayat suci Al-Quran itu. Sama ada sunnah yang langsung tak boleh kita ragui. Kalau tidak, kita maafkan. Jadi itu pendapat yang ketiga ulama, antaranya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti, begitu banyak sangatlah para ulama yang berpendapat bahawa kedua ibu ayah Nabi ini terselamat kerana berdasarkan ayat ini. Nah, mungkin ada sekarang yang berfikir, kenapa Ustaz Allah tidak benarkan Nabi ini memberi kemaafan ataupun memohon keampunan bagi ibunya? Mungkin ada yang persoalkan macam itu kan? Kenapa? Pertama para jemaah, hadis ini tidak menjadi dalil bahawa ibu Nabi itu tidak selamat. Tidak ada kan? Tidak ada. Dia hanya Allah tidak mengizinkan Nabi untuk istighfar bagi ibunya. Full stop, itu saja. Kemudian yang kedua, antaranya dalam Hasyiah As-Sandi dalam beliau menyatakan kemungkinan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan Nabi untuk istighfar bagi ibunya, ini adalah hukum yang biasa bagi semua masyarakat yang hidup pada zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Maknanya mereka yang hidup mereka yang merupakan ahli fatrah. Mereka yang merupakan penghuni pada tempoh tu. Semuanya Nabi tidak akan buat istighfar kepada Allah. Kerana ada sebahagian di antara mereka yang langsung tak selamat. Macam kita tahu kan kisah tadi Amr ibn Luhai, dia yang first buat sembelihan kambing, dia yang first sembelih kambing untuk berhala, ataupun orang yang first sembah berhala, orang yang first buat benda tak baik, orang yang first bunuh anak perempuan sebagai contoh. Ini individu-individu yang first start trending benda tak bagus ni, ini walaupun mereka hidup sebelum Nabi tetap tidak dimaafkan. Jadi oleh itu ia merupakan satu general ruling, ulama ni katakan. General ruling yang mana Nabi tidak akan buat istighfar untuk sesiapa saja yang hidup sebelum Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hukuman mereka di sisi Allah. Allah akan memaafkan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab siapa yang layak untuk diazab. Jadi itu di antara penjelasan ulama. Ibn Ashur, masya-Allah, Ibn Ashur seorang ulama Tunisia, dia ada kitab tafsir. Dia tatkala dia membaca ayat Quran, ayatnya berbunyi wa idz qala wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Apabila Nabi Ibrahim ini Allah uji lalu dia berjaya dengan ujian itu, kemudian Allah berfirman apa? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku akan jadikan engkau sebagai imam. Nabi Ibrahim katakan qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, untuk keturunan aku pun sama juga ya Allah.
maka Allah kabulkan. Ibn Ashur katakan ini ayat yang jelas. Kita mengharap kepada Allah dan insya-Allah semua keturunan Nabi SAW, Nabi punya atuk-atuk, Nabi punya keturunan, Nabi punya ayah, ibu ayah, ini semua merupakan individu yang insya-Allah termasuk mendapat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi perkara ini khilaf di sisi ulama para jemaah. Memang insya-Allah lah orang kalau nak senang dia katakan insya-Allah Ustaz tak apa, saya sangka baik. Dia bukan persoalan sangka baik dengan Nabi ataupun tak nak, tapi ini berkaitan dengan dalil dan kita akan jumpa orang yang lebih cenderung kepada pendapat pertama. Tapi bagi seorang mukmin para jemaah rahimakumullah, macam saya katakan tadi di awal kelas, untuk kita menghukumkan seseorang itu terkeluar daripada agama ni perkara yang berat kerana kita tak tahu kesudahannya macam mana. Subhanallah. Sebab tu ulama katakan Abu Sufyan walaupun dia memerangi Nabi SAW 18 tahun, kemudian setelah itu dia mengucap 2 kalimah syahadah, beliau ketika itu pun dah beriman. Kerana hal keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu kesudahan kita macam mana para jemaah. Kesudahan kita macam mana. Kita berbicara dengan orang, kita ingat dia tidak beriman, tapi di sisi Allah, Allah dah anggap dia beriman. Jadi jangan kita menghukum seseorang. Imam Abu Hanifah, dia berkata, untuk kita tersilap menghukumkan 1000 orang, kita katakan sebagai beriman, itu lebih ringan daripada kita tersilap menghukumkan 1 nyawa yang beriman, kita katakan dia tidak beriman. Subhanallah, berat para jemaah. Orang ni kerana perbezaan pendapat dengan kita, tahlil tak tahlil, baca doa setelah salat tidak, boleh maulid tak boleh maulid, kalau sampai terlafaz kalimat kafir tak kafir, ini masalah para jemaah, kerana satu perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah para jemaah rahimah, itu poin yang pertama tentang periwayatan. Kemudian poin yang kedua ni yang secara ringkas para jemaah, apabila Nabi berkatakan ayah engkau dan ayah aku di neraka, ulama penafsiran yang kedua adalah abi. Apa yang Nabi maksudkan sebagai ayah Nabi itu bukan ayahnya Abdullah, kerana Abdullah dah meninggal dunia. Orang Arab anak yatim, macam tatkala apabila dia tidak ada ayah, dia akan gelarkan pakciknya sebagai ayah. Abu Talib, itu penafsiran yang kedua. Dan ada banyak sangat, macam kita tahu kan kisah Nabi SAW dekat Syria, sewaktu Nabi masih kecil, Nabi bertemu dengan Rahib Buhaira, dengan Abu Talib pergi berniaga dekat sana. Kemudian pendeta tu berkata kepada Abu Talib, mana kamu, aku suruh semua orang datang, kaum Quraisy semua rombongan datang dekat sini makan ni, tapi ada satu orang tak datang ni. Maka Abu Talib kata ada satu budak tu. Maka panggil dia. Maka Abu Talib panggil Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi ini menjaga kambing-kambing, menjaga binatang ternak. Maka dipanggil Nabi SAW. Tatkala dipanggil, maka pendeta tu berkata kepada Abu Talib, mana ayah ni? Maka Abu Talib berkata, aku ayah dia. Maka pendeta tu kata, sesungguhnya budak ni tak sepatutnya ada ayah, kerana dia nampak ciri-ciri kenabian. Kan dia nampak Nabi apabila berjalan ada awan, kemudian tatkala Nabi duduk dekat bawah pohon-pohon tu pula menghadang teriknya matahari, dia dah nampak tanda-tanda ini kenabian. Kemudian pendeta tu kata, sesungguhnya ayah budak ni tak patut, ni masih lagi hidup. Abu Talib gelarkan dirinya sebagai apa? Ayah. Sebab itu ulama katakan ini di antara dalil bahawa maksud Nabi ayah aku dan ayah kamu di neraka bukannya ayah Nabi, yakni Abdullah. Kerana keyakinan ahli sunnah wal jamaah, semua keturunan Nabi SAW, daripada Nabi SAW sampai ke Nabi Ibrahim, semuanya adalah baik-baik belaka. Semuanya adalah baik-baik belaka. Semuanya beriman kepada Allah dan semuanya insya-Allah mendapat keselamatan. Insya-Allah para jemaah rahimakumullah, pada minggu hadapan kita akan melalui peristiwa Nabi SAW ke kampung Bani Sa'ad. Nabi SAW ini orang Arab punya kebiasaan, tatkala mendapat anak, dia suka anak ni diletakkan dekat kampung halaman para jemaah untuk dijaga. 2 tahun dijaga dekat sana, supaya dia dapat udara yang nyaman, supaya dia dapat gaya bahasa yang nyaman, gaya bahasa Arab yang betul. Kerana orang yang hidup dekat kota, bahasanya pun memang tunggang terbalik kan. Kita tengok dekat, sebagai contoh, Mekah sekarang pun mungkin ada yang Pakistan, ada yang Indon. Saya kalau bual dengan Arab Mekah pun tunggang terbalik bahasa Arab dia kan. Ini zaman sekarang, sama juga sikit lebih kurang macam zaman dulu. Jadi sebab itu keluarga ni suka untuk meletakkan anak-anak mereka dekat kampung halaman. Kampung halaman, udaranya nyaman, suasana pun bagus, bahasa Arabnya pun bagus. Ini sekali lagi saya katakan, saya nak tegaskan tentang aspek amanah. Bayangkan para jemaah,
dia boleh percaya orang lain jaga anak dia selama 2 tahun. Yalah, sekali-sekala keluarga datang menziarahi, tapi begitu jauh perjalanan. Ini satu ciri, satu nilai mutu yang penting di sisi bangsa Arab zaman dulu. Mereka ini akan pegang teguh dengan janji, pegang teguh dengan kalimat. Dia kalau dah cakap, dia tak akan memungkiri. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan belajar tentang kampung Bani Sa'ad. Kita akan belajar beberapa peristiwa yang berlaku pada kampung Bani Sa'ad dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini mengurniakan kepada Halimah As-Sa'diyah, mengurniakan kepada Bani Sa'ad keberkatan rezeki para jemaah insya-Allah. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup ini majlis ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin salihin yuqarribuna ila mahabbatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.